Dulu waktu kita muda-muda, waktu kita sekolah, waktu kita universiti, waktu kita universiti, kita punya kriteria ni berbeza. Semakin kita meningkat dewasa, semakin tu kita makin rasional, makin realistik, kita dah tak lagi hidup di awang-awangan. Dr. Tengku setuju ataupun tidak dengan perubahan fasa umur kita ni? Betul, setuju. Sebab tu bila anak-anak saya ada boyfriend di peringkat sekolah, saya kata jangan bagi semua hati. Sebab apa? You belum jumpa ramai orang lagi. Kan? Kalau you bagi semua hati, you nanti apa-apa yang lain lebih sesuai dengan you. Kan? Jadi oleh sebab itu pada saya, waktu di sekolah, kriteria dia mungkin kita tengok dia pun belum matang, masing-masing belum matang. Kita tak nampak kekuatan sebenar, kehebatan sebenar orang yang kita nak pilih sebagai pasangan itu. Jadi mungkin bila kita dah masuk ke alam pekerjaan, dia mula masuk elemen nakkan seorang yang boleh menanggung keluarga, financially stable, kan, benda-benda macam tu mula masuk, elemen macam tu mula masuk, boleh hormat ibu bapa, benda tu datang kemudian, kan, sebab waktu sekolah ni cinta monyet. Betul. I love you, you love me, dah monyet je, dia segala binatang di zoo. Kan, jadi itu sebabnya ada yang mana daripada persekolahan sampai ke jenjang primary dah sampai sudah hanya bahagia. Sebab itu sudah ditentukan sebagai jodoh dia. Kadang-kadang kita pun bila kita ada letak kriteria itu ini, kadang-kadang kalau dah bukan jodoh kita macam mana? Betul. Kan? Dan kalau katakan jodoh kita pula tiba-tiba dengan orang yang kita paling benci. Kan? Sebab kadang-kadang kita benci, tak suka dia, tak suka. Yang itu akhirnya kita kahwin. Betul. Berlaku banyak kali dalam masyarakat kita. Betul. Dan saya pun ada dalam kenalan saya yang sebelum berkahwin tu adalah listnya. Begini, sekian. Tetapi bila dah berkahwin, kita tengok macam lain. List yang dia ada sebelum berkahwin dengan pasangan dia tu. Jadi mungkin apa yang kita boleh ambil dari sini adalah okey untuk ada list, tetapi jangan terlalu rigid. Sebab kadang-kadang bila kita jumpa orang itu, kita jumpa sesuatu pada diri dia yang tak ada dalam list kita. Sebab apa? Yang kita list itu mengikut persepsi kita, aku nak orang macam ni. Tapi bila kita bergaul dengan orang, ada satu perkara dekat diri dia, aku suka sangatlah. Tak ada dalam list kita, kan? Itu sebabnya. So kita add on. Add on. Add on kriteria. Okey, Yana, kalau boleh saya kongsikan. Ini kelakar daripada Maya Muhammad. Katanya kriteria jodoh saya reject saya. Alamak. Tak apa, banyak lagi fish in the ocean. Gitu. Okey, baik. Untuk Fia dan juga Kim, saya nak tanya. Okey, dah ada kriteria masing-masing. Anda berdua bagi kriteria yang cukup simple. Sekepala, peminat kucing. Okey, pencinta kucing. Okey, tetapi sekiranya ada seseorang potensi jodoh-jodoh ni datang mengenali dan menghampiri kalian, sekiranya tidak menepati kriteria utama yang anda berdua cari ni, adakah anda berdua sanggup untuk lower your expectation dan cuba berkompromi di situ? Siapa nak jawab dulu? Okey, saya lah. Okey, silakan. Saya kan macam Uria cakap tadi, kalau macam tak ada kriteria yang macam saya tadi, macam contohnya yang kepala tak ada, saya rasa benda tu boleh develop. Macam tak pandai masak, kita boleh pandai masak. Betul. Kalau jenis yang tak suka hobi, contohnya menyanyi, tak pandai. Ada orang ni, walaupun tak suka, tapi kalau kita develop day by day, slowly dia akan accept dan juga adapt. So bagi saya boleh accept lah benda tu. Walaupun tak menepati kriteria saya. Kita develop dia. Lagi best. Okey, untuk Fia pula. Risaulah. Comel. Okey, sebenarnya kalau dari pengalaman, Fia pernah bercinta dengan orang yang banyak sangat, bukan banyaklah, dia ada kriteria yang Fia nak tu. Okey. Dia pernah jumpa? Pernah lah. Okey. Apa jadi? Okey. And then cubalah bercinta. Tapi lama-lama rasa sayang tu hilang. Jujurlah yang bilang. So bagi Fia kriteria yang kalau dia ada kriteria yang Fia nak pun, tapi kalau Fia tak ada rasa cinta, tak boleh nak teruskan jugalah. Penting sangatlah bagi Fia benda tu sebenarnya. Okey. Baik, kiranya ni macam guideline kita untuk memilih pasangan. Tapi kan Dr. Tengku, kita pun sebenarnya dah sampai ke penghujung perbincangan kita. Rasa macam cepat je kan discussion kita ni. Tapi di hujung perbincangan ni kan Dr. Tengku, mungkin doktor boleh kongsikan tentang bagaimana bahaya juga kalau kita tidak ada langsung kriteria yang kita cari dalam pasangan. Sebab nak hidup bersama dengan kita ni, macam yang Syira katakan tadi, bukan sekadar duduk sebumbung dan menjadi ibu dan ayah kepada anak-anak kita. Tetapi segala keputusan yang kita buat dalam rumah tangga tu
tu adalah keputusan bersama. Wavelength pemikiran pun perlu dalam titik yang sama. Betul, betul. Sebab tu dalam kita memilih pasangan, elok kalau katakan jangan frekuensi itu sama sangat. Biarlah kalau yang suami ni jarak sikit bagus, dia lebih matang. Dia lebih matang, lebih mudahlah untuk bersama. Sebab tu dalam Islam saya kata tadi 4 kriteria tu penting sangat. Betul. Kan yang saya kata tadi yang pertama saya kata ada keturunan yang baik. Sebab kita berkahwin bukan untuk suka-suka, nak ada anak, nak bergaul dengan mak ayah, kemudian kena ada harta dia. Sebab apa harta? Kalau susah-susah ada juga tempat bergantungnya. Akan rupa sedaplah mata memandang. Kan? Takkan hari-hari nak padam lampu, kadang-kadang nak cerah. Kan? Kan? Tapi ini realitinya kan? Realiti. Dan yang paling penting agama. Agamanya bukanlah kita nak cari orang yang belajar sekolah agama, pergi Al-Azhar, mesti tak. Agamanya sekurang-kurangnya dia jaga solat dia, kemudian dia jaga akidah dia, kan? Itu yang penting, dia jaga dari segi apa yang amal makruf dia. Itu yang penting-penting. Dan yang paling penting sekali ya untuk orang-orang yang muda kita ni. Bila kita dah walaupun dah sayang, walaupun dah suka, macam mana, buatlah solat istikharah. Tanyalah Tuhan, sebab hidup kita ni Allah yang tentukan. Tanya Tuhan, bila kita dah solat istikharah, dia sama ada datang dari segi dalam mimpi atau dia datang dari segi gerak hati. Lepas solat istikharah rasa lagi nak cepat lagi kahwin. Betul lah tu. Kan macam tu. Ini pilihan yang tepat lah. Pilihan yang tepat. Dan insya-Allah bahagia sampai bila-bila. Amin. InsyaAllah. Okey, baik. Dr. Tengku Kim dan juga Fia Julia. Kalian berdua kami doakan bertemu jodoh yang tepat. Amin. InsyaAllah. Dan juga Dr. Tengku, terima kasih banyak. Ingatkan suruh kata bertemu jodoh lagi.